Okey, salam perpaduan dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 5 Cikgu Ciu, kelas vaksin sejarah ulang kaji tingkatan 5, bab tingkatan 5 So tahniah yang hadir hari ini bersama panitia sejarah SMK DSN. Okey. So fokus utama kita apa dia? Fokus utama kita berkenaan dengan perlembagaan. Okey, tadi Kisharini sudah sudah memberi maksud apa yang dimaksudkan perlembagaan, undang-undang tertinggi ataupun law undang-undang tertinggi negara. Semua orang kena ikut termasuk raja. Okey, buku teks kalau kamu nak ulang kaji 20 hingga 30 muka surat. Okey, pengenalan ni kita kena tahu perlembagaan ni dia ialah satu dokumen undang-undang bertulis undang-undang bertulis. So menjadi teras apa maksud teras? Menjadi panduan Cikgu Ciu akan lebih laju sebab Cikgu Ciu nak fokus soalan. Menjadi panduan adalah sistem pemerintahan. So undang-undang ni dijadikan panduan atau teras dalam sistem pemerintahan negara. Okey. Next, asas pembentukan perlembagaan ni datang dari mana undang-undang bertulis ini? Datang dari mana? Dia datang dari mana? Kesultanan Melayu Melaka lagi iaitu apa dia? Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Yang di Melaka. Kamu kena faham yang ni Kesultanan Melayu Melaka. Yang inilah menjadi punca kita ada undang-undang tertinggi pada hari ini. Kesultanan Melayu Melaka. Dia datang dari sini undang-undang. Kemudian jadi prinsip undang-undang Inggeris. Sebab selepas Kesultanan Melayu Melaka, Portugis datang, lepas tu Belanda, lepas tu Inggeris ataupun British. So disesuaikan dengan nilai tempatan. So bermaksud di sini Inggeris campur undang-undang Inggeris campur apa? Campur tempatan. Jadi undang-undang kita pada hari ini kita tengok satu persatu So undang-undang negeri Melayu ini kita kena tahu undang-undang negeri Melayu ni kita sudah ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tengok iaitu bertunjangkan berasaskan sistem beraja guys. Kamu kena faham sistem beraja. Kamu fokus dalam 20 minit. Cikgu Ciu akan ajar dulu. So tengok raja sebagai pemerintah. Rakyat memberi ketaat-setiaan. Hormat taat kepada raja. Rukun negara keberapa? Rukun negara keberapa? Taat setia kepada raja dan negara. Prinsip rukun negara yang keberapa? Guys, tolong tulis dalam ruangan komen. Okey, nombor 2. So di sini kita dah ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi Kamu kena ingat. So undang-undang ni kamu kena ingat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ditentukan oleh raja bukan perlembagaan. Ditentukan oleh raja Ini perbezaan Malaysia hari ini dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. So ada dua undang-undang itu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan kamu sudah belajar. Next, Undang-Undang Inggeris pula Undang-Undang Inggeris ni ingat lagi Francis Light. Kamu ingat lagi Francis Light? Francis Light. Pernah ingat lagi Francis Light? Orang pertama yang bertapak di Pulau Pinang guna syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI. Masih ingat So ada undang-undang Inggeris Charter of Justice. Charter of Justice dia ambil dari mana? England Dia ambil dari England. Piagam, apa maksud piagam? Piagam bermaksud undang Piagam bermaksud undang ataupun perlembagaan pun betul perlembagaan. Nanti soalan tanya apa maksud piagam? Piagam bermaksud perlembagaan
Okay, so Charter of Justice ni, dia nak melindungi Inggeris lah di tanah Melayu. Okay, next. So di Sarawak ni dia ada undang-undang Kalau di negeri-negeri Selat kita panggil dia apa dia? Charter of Justice, of Justice. Ada kawan nak masuk ni, kejap. Negeri-negeri Selat Charter of Justice. Kalau di Sarawak, the Sarawak Application of Law Ordinance. Okey, kamu kena ingat. The Sarawak Application of Law Ordinance. Kalau di Sabah pula, tukar ke Sabah. Sabah Application of Law Ordinance. Okey. Ini undang-undang. Ini berkenaan dengan undang-undang. Ingat ni undang-undang ataupun orang panggil dia perlembagaan. Perlembagaan. Jangan tulis undang-undang saja Kamu kena tulis undang-undang tertinggi guys. Undang-undang tertinggi. And then satu lagi istilah kita pun boleh guna piagam Piagam tu bermaksud sama dengan perlembagaan, sama dengan undang-undang tertinggi. Okey, so kita nak pergi tengok sejarah bagaimana perlembagaan persekutuan ni wujud. Bagaimana wujudnya perlembagaan. Okey, jom. So negeri yang mana yang first ada undang-undang? Jawapan dia negeri Perak kena ingat. So siapa ada family background Perak, kamu kena tahu undang-undang yang pertama di tanah Melayu iaitu di Perak menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Kamu kena ingat siapa yang mempengerusinya? Raja Muda Yusof. You should proud kalau kamu orang Perak. Okay, next. Kalau kita tengok negeri-negeri Selat ni dikubah oleh tim satu tim itu Majlis Undangan. Okay. So negeri-negeri Selat ada undang-undang, negeri-negeri Melayu Bersekutu ada undang-undang. Siapa buat? Majlis Persekutuan buat. Di negeri-negeri Selat Majlis Undangan. Kena ingat. Next, kita tidak lupa juga ada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So negeri Melayu tidak bersekutu ada 5 negeri. So kamu kena ingat siapa yang tim buat ni? Majlis Negeri. Okay, next lagi kita pergi ke tahun ini wujudnya Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Persekutuan Tanah Melayu dapat merdeka, so ada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Apa maksud persekutuan guys? Apa maksud persekutuan? Persekutuan bermaksud, okey, siapa tahu tolong tulis di ruangan komen. Cikgu Ciu bagi dalam 1 minit. Apa maksud persekutuan? Persekutuan bermaksud gabungan negeri, bermaksud gabungan negeri. Okey, so BTM ini bermaksud tanah Melayu sahaja, negeri-negeri tanah Melayu sahaja. Gabungan negeri-negeri tanah Melayu sahaja yang ada undang-undang. Okey, undang-undang tu dia panggil apa? Undang-undang tu dia tengok dari pentadbiran kuasa Raja Melayu, undang-undang dan kewarganegaraan, IC lah. Slide ni Cikgu Ciu akan bagi, jangan risau. Next, bagus Kishani ni. Okey, ini kita dah merdeka. Kita nak merdeka tu. Ni tahun negara kita merdeka. Tahun merdeka. Hanya apa? Hanya Semenanjung saja merdeka. Semenanjung Tanah Melayu saja merdeka. Jangan tulis Malaysia. Semenanjung Tanah Melayu saja merdeka. Tim mana yang buat untuk merdekakan Semenanjung Tanah Melayu ni?
ataupun dikenali iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan itu gabungan negeri Okey, tim Suruhanjaya Red yang berjayakan yang buat supaya Persekutuan Tanah Melayu ni dapat kemerdekaan. Kena ingat. So, perlembagaan ni dia ambil dari mana? Ingat penting ni model Westminster Ini dari mana? Britain. Dia modified. Dia modified. Okey. Next. So, negara kita adanya perlembagaan undang-undang tertinggi. Kita dah merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey. Hari ini dianggap hari apa? 31 Ogos 1957. Boleh seorang komen? Hari 31 Ogos 1957 ni dianggap hari apa di kalender Malaysia? Okey, hari apa? Kalau Raja Kelantan tulis merdeka tu, Raja Kelantan kena bunyikan ayat Sebenarnya hari 31 Ogos ini ialah hari kebangsaan. Okey, kebangsaan Kita tak ada hari merdeka Raja Kelantan Ruben kena bunyikan ayat Ruben. Kena ubah kepada hari kebangsaan Okey, nanti wartawan tanya jangan cakap hari kemerdekaan dengan cakap hari kebangsaan So perlembagaan ini digunakan sehingga hari ini. Perlembagaan ini digunakan sehingga hari ini. Next. Okey, so lima perkara yang ada dalam Persekutuan 1957 ini digunakan sampai hari ini. Digunakan sampai hari ini. Okey, kita tengok betul tak digunakan sampai hari ini. Okey, kerajaan persekutuan yang kukuh. Guys, di Malaysia ada berapa negeri, guys? Saya nak exercise sikit lah. Otak-otak ni kan lama tak guna Di Malaysia ada berapa negeri? Ada berapa buah negeri di Malaysia? Okey, try komen. Di Malaysia ada berapa negeri? Okey, good semua boleh jawab Bagus Bagus. Cikgu Chiu suka kamu Cikgu Chiu bagi 10 bintang Bermasuk 4 buah negeri termasuk wilayah persekutuan So gabungan 4 buah negeri ini jadi kerajaan persekutuan yang kukuh. Okey, so ibu pejabat Malaysia di mana? Headquarter Malaysia, guys. Di mana? Headquarter Malaysia. Okey, di mana? Boleh jawab? Okey, cikgu izinkan cikgu minum sudah. Okey, saya nampak Raja Kelantan tulis Putrajaya So betul Putrajaya very good Putrajaya. Okey. So masih ada tak? Kalau masih ada tulis 1. Kerajaan persekutuan di Putrajaya ada kan? Okey, good. Masih ada Maksudnya dia guna sampai hari ini perlembagaan. Okey. Menjamin kedudukan Raja Melayu. Okey, Raja Melayu ada berapa di Malaysia? Cikgu Chiu warm up dulu. Raja Melayu di Malaysia ada berapa? Ada berapa Raja Melayu di Malaysia? Dan you kena tahu raja yang terbanyak di dunia ialah di Malaysia. Ada berapa raja semua? Ada berapa semua? Ada berapa raja? Saya dah lupa lah cikgu. Cikgu John, ingat lagi? Tak ingat juga. Okey. Okey, di ini tulis 13 lah. Kawi pun tulis 14 raja. Kamu fikir balik, betul tak semua negeri ada raja? Bukan semua negeri ada raja kan? So jawapan dia, raja ni ada 9. Betul ke cikgu? Ada 9 raja saja 9 raja Kita tengok satu persatu nanti. Okey. So ada 9 raja, iaitu cikgu, negeri mana yang tak ada raja cikgu? Okey. Negeri mana yang tak ada raja? Penang tak ada. Penang tak ada Penang.
Pulau Pinang tak ada raja. Melaka tak ada raja. Melaka tak ada raja. And then Sarawak tak ada raja. Sarawak tak ada raja. Okey tak apa, cuba. Salah tak apa Jangan salah di peperiksaan. Salah sekarang tak apa. Cikgu Chu tak apa ni? Cikgu Chu dulu pun salah Cikgu Chu belajar. So tengok Penang tak ada, Sarawak tak ada, Sabah tak ada, wilayah persekutuan tak ada. Satu lagi wilayah persekutuan. Okay guys, Cikgu Chu nak tanya, wilayah persekutuan ni ada berapa kawasan di dalamnya? Wilayah persekutuan pun tak ada. Ada berapa? Sebenarnya wilayah persekutuan ada Kuala Lumpur, Putrajaya and Labuan. Ada 3 yang digabungkan jadi satu, iaitu wilayah persekutuan. Guys bagus. Dekat sini I love you betul. Ishan ini betul So ini semua hanya ada 9 negeri je ada raja Kena ingat ni. Inilah bersama Cikgu Chiu kamu akan dapat ilmu yang orang tidak akan dapat. So ini pentingnya bersama Cikgu Chiu hari ini. Next. So parlimen parlimen ialah apa? Parlimen ialah tempat Parlimen ialah tempat. Kalau you tengok buku teks kamu buku teks kamu ini depan ni ialah parlimen bangunan parlimen. This is parlimen Parlimen ni ada Dewan Rakyat and Dewan Negara guys. Dan semua orang akan dapat kewarganegaraan yang sama. Apa maksud kewarganegaraan? IC Kena ingat IC. Okey. Next. Okey, ciri-ciri perlembagaan persekutuan So kamu semua dah pandai semua. Saya percaya you all semua dah pandai. Dan kita refresh back apa maksud perlembagaan peraturan tertinggi ataupun undang-undang tertinggi undang-undang tertinggi ataupun piagam piagam menjadi panduan dalam sistem pemerintahan negara. Okey, so ketua negara yang di-Pertuan Agong dia kena tengok perlembagaan sebelum dia buat keputusan. Okay. Yang ini kamu kena ingat. Next. Okey, yang pertama. Dalam perlembagaan ni kamu kena ingat sultan ataupun pemerintahan beraja ni, raja lah raja atau sultan. Raja Kelantan Sultan ialah raja, sama saja. Sama saja. So apa maksud sultan? Sultan bermaksud pemerintahan yang berdaulat. Apa maksud pemerintahan yang berdaulat? Pemerintahan yang ada kuasa. Pemerintahan yang ada kuasa. Kuasa. Tetapi masih terikat dengan undang-undang. Kamu kena ingat yang ni. Tetapi masih terikat dengan undang-undang. Okey? So sultan ni ada kuasa di negeri masing-masing. Next. Agama Islam masih ada sampai hari ini. Raja pun masih ada, agama Islam pun masih raja. Siapa bos agama Islam? Siapa bos agama Islam? Maksudnya raja lah bos agama Islam yang jaga negeri. Kemudian kita tengok kalau tak ada raja di wilayah persekutuan ni, Cikgu Chiu cakap tadi ada 3 kan? KL, Putrajaya, Putrajaya dan apa? Labuan So siapa jaga ni yang tak ada raja di wilayah persekutuan ni? Bos besar kita, bos besar negara kita siapa? Yang di-Pertuan apa? Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong yang jaga ketiga-tiga kawasan ini iaitu wilayah persekutuan. Okey? Next. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita masih ada Bahasa Melayu kita masih
masih guna sampai sekarang. Kamu kena ingat bahasa Melayu dulu ialah bahasa antarabangsa. Lingua franca, iaitu negara bahasa antarabangsa, bahasa antarabangsa. Dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka tu, pedagang-pedagang dari luar negara dia guna bahasa Melayu. Okey, hari ini guna bahasa apa? Bahasa Inggeris sebagai bahasa international. Dulu bahasa Melayu pernah jadi bahasa antarabangsa kan. You should proud, you should learn. Walaupun bahasa Melayu ada 4 paper, senang saja. Kamu kena faham. Kalau kamu tak faham, memang susah semua. So bahasa Melayu ni menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara kita. Sampai hari ini perlembagaan masih guna Sejak bila? Sejak 1957 lagi. Next. Kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, kita tengok kedudukan orang Melayu. Kedudukan orang Melayu ini sebelum merdeka ini di bawah kuasa raja dan ketua Bumiputera. Peribumi ketua Bumiputera. Peribumi ini di mana? Di Sabah dan Sarawak. Kena ingat peribumi ialah Sabah Sarawak. Kamu kena ingat macam tu. Peribumi Sabah Sarawak add on orang Melayu. Itu yang dimaksud peribumi. Selepas merdeka ni semua kedudukan orang Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak ni dan kita kepentingan sah kaum lain, kaum Cina, kaum India ni, siapa jaga? Yang di-Pertuan Agong jaga, ataupun YDPA. YDPA ni ialah ketua negara Okey, ketua kerajaan siapa guys? Ketua kerajaan. Ketua negara YDPA. Ketua kerajaan siapa? Cikgu Ciu nak tahu. Ketua kerajaan siapa? Boleh type di ruangan komen. Kita dah tahu tentang YDPA tu. Ketua negara kan? Okey, bagus Raja Kelantan. Kamu dah jawab soalan Cikgu Ciu. Perdana Menteri. Okey, di ruangan komen kamu boleh tulis PM tapi di dalam peperiksaan jangan tulis PM tak dapat markah Perdana Menteri well done siapa yang komen very good Kawibun Perdana Menteri itu ketua kerajaan, jadi Pertuan Agong ketua negara Okey, Kawibun, thank you. Okey, good try Kawibun. Very good. Kena ingat Cikgu Ciu ulang sekali lagi. Yang di-Pertuan Agong ketua negara, Perdana Menteri ketua kerajaan. Sekarang contoh sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin ketua kerajaan. Ketua negara Sultan Pahang. Okey, get it Next, ciri moden. Kita tengok ciri moden Tadi ciri tradisional ini ciri moden. Okey, ciri moden kita ada kerajaan persekutuan headquarter di Putrajaya So apabila Malaysia dibentuk ni, Sabah Sarawak ni ada kuasa otonomi. Kuasa otonomi ialah bermaksud kuasa immigration. Immigration kuasa immigration. Dan kalau di Sabah Sarawak dia bahasa kedua dia bahasa Inggeris So dipentingkan bahasa Inggeris. Siapa yang nak pergi girlfriend, nak pergi dating orang Sabah Sarawak, kamu kena fasih bahasa Inggeris So nak fasih bahasa Inggeris, belajarlah dengan Cikgu Amuta, belajarlah dengan Cikgu Hanif bahasa Inggeris anda untuk kuatkan skill bahasa Inggeris. Tackle boyfriend, girlfriend Sabah Sarawak. Okey, next. Sistem demokrasi berparlimen. Okey, apa maksud sistem demokrasi berparlimen? Pilihan raya pertama kita
di sini 1955. Okey. So sekarang apa maksud sistem demokrasi berparlimen? Dia merupakan memberikan kebebasan rakyat ni, rakyat memilih wakil pemimpin dan pemimpin yang menang dia akan tubuhkan kerajaan. Contohnya hari ini kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Next, kewarganegaraan. Kewarganegaraan ni bermaksud IC lah, IC. So IC kita ni bila diperkenalkan iaitu 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, iaitu ini saja guys. Kamu kena ingat yang ini saja. Iaitu BTM. Dulu tak panggil Semenanjung Malaysia Dulu panggil BTM. Dan BTM ni kamu kena ingat ini belum wujud Ini belum wujud. Tak wujud lagi, kena ingat. BTM ni dia merdeka dan hari ini dianggap hari kebangsaan pada 31 Ogos Okey. Next. So, yang ini kamu kena ingat. Tolong pergi baca apa maksud rakyat raja dan rakyat British. Yang ini penting penting dalam bab ini. So apabila berjayanya pembentukan Malaysia ataupun negara Malaysia, kita ada IC yang sama sampai hari ini. Okey guys. Okey, rakyat raja, apa maksud rakyat raja? Jom kita tengok sama-sama. Siapa yang ada buku teks, anda boleh buka muka surat 28 28. Kamu boleh tengok. Okey? 28. Okey. So, di sini kamu lihat dalam era penjajahan British ini, kita ada dua kategori IC iaitu IC rakyat raja, IC kerakyatan British. Okey? So, rakyat raja ni bermaksud masyarakat yang taat setia kepada raja. Masyarakat yang taat setia kepada raja. Okey. Yang kerakyatan British ni apa? Kerakyatan British ni siapa yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Itu yang dimaksudkan rakyat. Ada dua jenis rakyat itu. Okey. Nanti baca kembali Next. Okey, pindaan. Apa maksud pindaan? Okey, kita nak habis kita nak habis lah. Okey, pindaan ialah ubah. Macam mana nak ubah? Macam mana nak modify? Pindaan ialah ubah ataupun modify. Okey. 1963 dan 1965. Okey guys. Okey, Cikgu Chu nak tanya hari Malaysia bila guys? Hari Malaysia. Kamu tulis di ruangan komen sebelum kita mulakan. Hari Malaysia bila? Hari Malaysia. Tadi hari kebangsaan kita 31 Ogos. Yang ni kan hari kebangsaan. Hari Malaysia bila guys? Ini panggil hari kebangsaan Okey. Hari kebangsaan. Okey, saya dah nampak tadi. Very good Very good. Okey. So hari Malaysia ini kita kena tahu kita semua cuti pada masa itu iaitu 16 September 16 September tahun 1963. So kenapa perlembagaan 193 ini diubah? Sebab adanya Sabah dan Sarawak Sebab adanya Sabah dan Sarawak, kena ingat. Sebab itu dia kena modify. Okey, sebelum ini hanya Semenanjung Malaysia. Cikgu Ciu dah cakap tadi kan. So sebab tahun 1963 ini ada Sabah Sarawak, so dia kena modify sikit. Okey?
1965 ni goodbye Singapura. Goodbye Singapura. Kena ingat 1963 ialah Sabah Sarawak datang. 1965 goodbye Singapura ataupun Singapura. Okey, so kenapa nak pindah perlembagaan 1963 ni? Sebab adanya Sabah dan Sarawak. Kena ingat. Okey. Next. Okey, so okeylah Cikgu Chiu dah cakap tadi kan. Yang ni sebentar lalu sajalah kerana adanya klausa baru. Klausa baru ni ada perkara yang baru. Klausa tu bermaksud perkara. Okey. Dan ada Borneo bermaksud Sabah dan Sarawak. So have a look sajalah. Okey, so yang ini goodbye. Kenapa Cikgu Chiu say goodbye Singapura? Why Cikgu say goodbye Singapura pada tahun ini? Kamu kena ingat pada masa itu Tunku Abdul Rahman Auputra Ras ini selaku PM pertama Malaysia, dia telah membawa usul. Usul tu perkara lah. Usul tu perkara. Kena ingat usul tu perkara. Di mana dinamakan ubah Singapura di Parlimen. Parlimen meluluskan usul ini. Parlimen luluskan perkara ini bermaksud Singapura bye-bye. Goodbye from Malaysia. Sebab apa Singapura keluar dari Malaysia? Sebab satu ialah Singapura tuntut hak sama rata. Maksudnya pada masa itu pemimpin Singapura tuntut hak sama rata seperti orang Melayu. Tak boleh perlembagaan dah cakap ada hak keistimewaan orang Melayu. Kita tak boleh samakan dengan orang Melayu. So Singapura ni dia tuntut. So ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Rash membuat keputusan usul bawa perkara ini ke Parlimen dan keluarkan Singapura dari Malaysia. Okey, so Singapura dimansuhkan. Bye-bye Singapura. So dengan hak Singapura, immigration tak ada dah, kewangan tak ada dah, hubungan luar negara, pertahanan tak ada dah. Sebab Singapura dah keluar dari Malaysia. Singapura dah keluar dari Malaysia guys. Okey. Ingat tahun bila Singapura keluar dari Malaysia guys? Tulis di ruangan komen. Tahun bila Singapura keluar dari Malaysia? Tulis tahun saja. Tahun bila? Ingat lagi tahun bila? Izin ada cuba minum air. Okey, bagus. Apa kesan Singapura keluar dari Malaysia? Apa kesan dia? Kesan dia ialah perpindahan perlembagaan. Okey, kesan dia ialah perpindahan perlembagaan yang kamu cakap dulu tahun 1965. Ingat macam tu saja. Okey, kenapa ada pindah perlembagaan 1965? Sebab Singapura keluar dari Malaysia. Tengok senang saja Malaysia. Memang senang Malaysia. Kalau kamu belajar sejarah, kamu faham memang senang saja. Okey, 1963 sebab ubahnya perlembagaan sebab ada Sabah Sarawak. 1965 sebab Singapura keluar dari Malaysia. Okey, kesimpulannya, tengok lajunya, kesimpulan terus dah. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab, responsible. Kita ni kena ada tanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Apa maksud kedaulatan ni? Kalau mudah ingat merdeka. Ataupun kuasa pemerintahan tertinggi tanpa apa?
Tanpa kuasa asing. Kena ingat tanpa kuasa asing. Yang itu pentingnya. So demi negara kita yang berdaulat ni tak ada kuasa asing datang kacau. Tahniah kepada yang komen tahun 1965. Ingat dalam kepala Singapura bye bye from Malaysia. Dulu Singapura join Malaysia, tapi dah ada perubahan, ubah perlembagaan yang menyebabkan Singapura kena keluar dari Malaysia. Ini pentingnya perlembagaan. Semua orang kena ikut. Semua orang kena ikut. Okey. Next. Okey, guys, tengok jawab guna common sense. Guna otak. Okey, pernyataan yang manakah boleh dikaitkan dengan perlembagaan negara kita? Okey, jawapan dia apa dia? Agak-agaknya. Okey? Siapa yang ada buku teks, kamu boleh rujuk. Laju kisah hari ni. Okey, yang lain, Cikgu Ciu nak tengok yang lain jawab. Ada jawapan? Okey, ada jawapan tak? Atau line Cikgu lambat? Okey, Janani kata C juga Isyari ni kata C. Janani, okey, semua C G C. Kau ibu G C. Okey, so apa maksud perlembagaan ni Perlembagaan, tengok Yang di-Pertuan Agong menentukan perlembagaan persekutuan, tak boleh. Yang di-Pertuan Agong tak boleh menentukan. Yang menentukan ialah siapa? Parlimen Parlimen. Okey. Undang-undang negeri tidak terikat dengan perlembagaan persekutuan. Salah. Parti politik mengubah undang-undang. Salah. Yang mengubah undang-undang parlimen. So jawapan dia C. Tahniah semua. Saya bagi kamu hati Cikgu Ciu kepada kamu. Ceng-ceng. Nanti kita main TikTok Mungkin 2 hari sehari ni Cikgu Ciu upload TikTok cikgu Tak besar. Tak nanti you tengoklah Nanti komen. Cantik Ciu dah Okey, jom kita tengok soalan kedua. Okey, ini tak perlu tengoklah ini. Okey, perlembagaan persekutuan mempunyai ciri moden. Buktikan. Okey, ciri moden. Ciri moden ni apa dia? Tadi Cikgu Ciu dah cakap tadi kan, ciri moden. Okey, jawapan ada apa sebenarnya? Ceng 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 ceng. So jawapan kalian apa sebenarnya? Perlembagaan persekutuan mempunyai ciri moden. Buktikan. Nampak dah buktikan pula Kamu dah tengok soalan kebat Cikgu Ciu dah tunjuk hari tu buktikan. So, C juga betul ke C tu Jangan ikut kisah ini. Kita ada jawapan kita. C Betul C. Okey So, kita tengok pemerintahan beraja ni tradisional Nombor 1 ialah tradisional. Okey. Kawibun rasa apa kawibun? Kawibun jawab. Cikgu Ciu nak tengok jawapan kawibun. Bun adalah sana? Jawapan apa Bun? Okey, saya bagi clue sikit Sistem persekutuan ni modern. Apabila 2 betul, kamu kena potong 2 yang tak ada 2 ni. B salah dah, D salah dah. Okey, jawapan apa dia? A atau B? Tulis. Kahwin pun. Wah, kamu slash Oi, hebat, kreatif kamu, kahwin pun. Okey, jawapan dia C betul. Tahniah kepada semua yang betul Amalan demokrasi moden, bahasa Melayu ialah klasik Dulu lagi ada bahasa Melayu dah sejak Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Dekat sini well done C Tengok, senang saja sejarah kalau kamu faham. Next. Okey, kita tengok pula apa matlamat Undang-Undang Charter of Justice diperkenalkan di negeri-negeri Selat. You fikir ni orang putih ni dia jaga diri dia saja. You fikir macam tu saja. Dia nak money.
It's about money, money, money. You pergi tengok lagu Price Tag. Sorry Cikgu Chiu ni tak pandai nyanyi pergi YouTube type Price Tag. It's about money, money, money. Ingatlah orang putih ni. Okey, jawapan dia apa dia? Apakah matlamat Undang-Undang Charter of Justice Ini undang-undang Inggeris. Common sense je guys. Undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris. So jawapan dia apa? Kamu fikir logik, kamu boleh jawab terus. Sejarah ni sebenarnya kita kena guna otak. Kalau tak ada otak, tak boleh guna otak, telefon Cikgu Chiu. Okey. Nampaknya ada pelbagai jawapan Okey, kita tengok melindungi kepentingan para pedagang. So kita tengok buku teks buku teks muka surat berapa? Okey guys, jom. Ini jawapan Okey, kita tengok buku teks. Okey, buku teks Okey. Apa maksud Charter of Justice? Okey, muka surat 20. Muka surat 24 Jawapan Kawibun betul. Tahniah Kawibun. Push Kawibun. Jawapan dia ialah C. Kadang-kadang kita kena soalan ini soalan fakta guys. Soalan ini soalan fakta. Kadang-kadang kita cakap bahasa orang Inggeris ni dia hanya pentingkan diri sendiri. Kalau ni soalan fakta Charter of Justice ni muka surat 24 tahniah kepada yang menjawab tahniah. So Cikgu Chiu baca sikit Pada zaman pentadbiran British iaitu Melaka, Pulau Pinang, Singapura memperkenalkan undang-undang yang diambil dari England iaitu Charter of Justice. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Ini baiknya Charter of Justice So, tolong jawab. Kalau ada soalan yang ini tolong jawab C Okey, boleh So, tahniah. Jangan risau. Okey. Ni soalan perangkat. Soalan perangkap So, jangan terpedaya dengan ini. So A ni bukan soalan perangkap. So tahniah Kawibun dan Dukashini. Next. Okey. Nombor 7. Okey, tak apa. Mengapakah Perlembagaan Tanah Melayu 1957 dipinda? Dipinda pada tahun 1963. Guys, common sense. Guys, Cikgu Chiu dah bagi idea. Oh, laju semua Oh, semua dah pandai semua I love you all lah, serious. Kamu kena ingat 1957 ini iaitu Persekutuan Tanah Melayu kan. Dan kemudian 163 ni ini Cikgu Chiu lukis ini saja. Ayah, tak cantik kejap. Tak cantik pula dah. Kejap Cikgu padam dia. Okey. BTM ni bermaksud ini saja Ni BTM. Tetapi pada 1963 ni kita ada ini Singapura tak ada Singapura tak ada. Dan Kuching. Okey guys So jawapannya Malaysia. A jawapannya. Betul, tahniah kepada semua. Okey. Next. Okey, jom. Soalan ini. Bagaimanakah pindaan perlembagaan dilakukan? Bagaimana nak pindahkan sesebuah perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi? Macam mana nak pindah? Okey. Cikgu Chiu bagi kamu dalam 3 minit. Okey You all ni sangat hebat sebenarnya. You all ni sangat hebat. Okey, kamu fikir dulu kamu fikir dulu. Okey, kejap. Cikgu Chiu ambil barang kejap.
Okay, you fikir dulu macam mana? Rasa-rasanya apa dia? Rasa-rasanya. Okay, so dah dapat soalan? Dah dapat? Jawapan dia apa? Cikgu Ciu bagi lagi 2 minit Okey. Rasa-rasa apa dia? B atau D? Pening kan? Okey, jom kita tengok satu persatu Mengubah keseluruh isi kandungan perlembagaan yang ada. Ini salah tak boleh. Tak boleh ubah semua perlembagaan. Kalau ubah semua perlembagaan ni salah. A salah. Okey. Mengubah klausa yang lama bagi negeri yang sedia ada. Okey, yang ni kita letak dulu. Okey. Menyesuaikan peruntukan negeri yang baharu yang mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Menyesuaikan peruntukan negeri yang baharu tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Okey guys. Fikir balik. C out C sudah out. Menyesuaikan peruntukan negeri yang baharu dan mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Tak boleh. Masuk di sini. BM bahasa Melayu. Raja kena jaga. Orang Melayu kena jaga. Tak boleh ubah yang sedia ada. Ni ubah semua. Ni ubah semua salah dah C menyesuaikan peruntukan negeri yang baharu, ubah yang lama. Tak boleh. C tak boleh. So kita tengok pula B dengan D. Okey. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab. Okey, kita tengok satu persatu. Ceng. Okey. So mengubah klausa yang lama bagi mengubah klausa yang lama guys, tak boleh. Tak boleh mengubah klausa yang lama. Jawapannya D menyesuaikan peruntukan negeri yang baharu tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Faham tak di sini? Maksudnya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, raja sebagai ketua pemerintah, hak keistimewaan orang Melayu terjamin. Dapat? Kalau kamu dapat, tulis 1 guys. Tulis 1. Komen, tulis 1. Kalau kamu faham Okey guys. Masuk lama itu ialah BM, raja dan hak keistimewaan orang Melayu. Next. Good guys. Jom kita tengok pula. Okey, kita dah nak bagi cikgu 10 minit lagi boleh Okey. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang, peraturan yang digunakan. Berikan 2 undang-undang yang bertulis di negeri-negeri Melayu. Okey, 2 undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu. Apa dia guys? Jangan tulis hukum kanun Melaka, jangan tulis undang-undang Laut Melaka. Itu bukan jawapan. Jawapan anda kamu boleh tulis di tengok muka surat 22. Okey. Apa dia? Okey, so cikgu Ciu bagi jawapan hukum kanun bukan Melaka Pahang. Ini soalan perangkap juga Okey. So, ada lagi tak? Kalau kamu nak tulis hukum kanun Melaka, undang-undang undang-undang Laut Melaka masih dapat markah sebab dia cakap sebelum kedatangan British. Okey, bagus Ruben. Okey, good. Undang-undang Perak 1999. Okey. Okey, good Kawibun, Ruben, Jewa Jewa Isyadini. Okey, next. Pada pendapat anda bagaimanakah apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Okey, cikgu Ciu nak point saja Cikgu Ciu nak point saja. Kita nak end dah. Kita ada soalan terakhir nanti.
Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Kenapa pentingnya undang-undang? Cikgu Ciu nak 4 poin saja. 5 fingers answer kamu boleh buat sendiri. Kalau kamu dah buat sendiri, kamu hantar kepada Cikgu Ciu semak. Okey? Boleh? Cikgu Ciu masih tunggu anda, jawapan anda. Kenapa undang-undang penting? Kenapa undang-undang penting? Atau main Cikgu Ciu lambat ni? Biasanya laju ni. Kenapa undang-undang penting guys? Okey. So yang pertama Cikgu Ciu tulis supaya negara selamat selamat. Okey. Selamat ataupun aman, damai Okey Itu poin pertama. Nombor 2, rakyat bersatu. Kalau ada undang-undang rakyat bersatu. Kenapa undang-undang penting? Untuk menjamin untuk memastikan dia ada kes jenayah. Aman damai lah Kenapa undang-undang penting? Kenapa? Supaya rakyat taat setia kepada raja dan negara Supaya rakyat taat setia kepada raja dan negara. Tengok ayat yang mudah, ringkas. Okey. So, Abiramian, kesejahteraan negara, betul. Raja Kelantan, disiplin, betul. Supaya rakyat disiplin. Kawibun untuk mengharumkan nama negara. Yes, betul juga. Apakah kepentingan undang-undang? Kalau rakyat tak ikut undang-undang, maka nama baik negara, rakyat tak ikut undang-undang, negara kita huru-hara, nama baik negara kita tak cantik lah Okey. Soalan last. Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan. Guys, come on guys, sebelum kita end. Apa kuasa yang di-Pertuan Agong? Okey, kalau buku teks kalau buku teks kamu boleh lihat yang ni advance Okey, advance sebenarnya ini bab 3. Soalan bab 3 Sekarang okey, rasa-rasanya apa kuasa yang di-Pertuan Agong? Apa fungsi, apa peranan yang di-Pertuan Agong? Apa peranan yang di-Pertuan Agong? Tadi Cikgu Ciu dah bagi satu hint kan? Iaitu ketua negara. Betul ketua negara. Nombor 2 apa dia? Ketua agama. Betul Cikgu Ciu dah bagi tadi ketua agama Islam. And then kita kena tahu yang di-Pertuan Agong juga ketua angkatan tentera. Ketua angkatan tentera. Okey, lepas tu kamu guna yes, betul Boleh terima Ruben menjaga rakyat Raja Kelantan Okey. Syahrini, kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Yes, betul Raja Kelantan, raja tulis jaga negara, betul. Menjaga rakyat, betul semua betul. Jaga negara, jaga rakyat, betul betul semua So kamu urai guna 5 fingers answer Jaga rakyat, lantik jawatan utama negara. Seperti peguam negara, hakim negara, itu jawatan utama negara So jangan lari dulu Cikgu Ciu ini nak record untuk kawan-kawan kamu. Kita nak snap gambar lagi, jangan lari dulu So itu saja untuk ulang kaji bab 2 tingkatan 5.
Cikgu Chiu, guru sejarah anda, sentiasa menitik berat subjek sejarah anda. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Stay safe.